Okey guys, untuk video kali ni saya nak share dengan korang tentang satu unpopular opinion daripada saya untuk saya kongsikan kepada korang. Ia berkaitan dengan penurunan kuasa beli. Pada hari ni kita faham ramai orang mengeluh kuasa beli turun, kuasa beli jatuh, yang mana kita tidak boleh nafikan. Akan tetapi ini adalah satu perkara yang kita nampak, tapi saya nak explain kepada korang perkara yang kita tak nampak. Pertama sekali guys, saya nak share kepada korang bahawa proses ataupun langkah ataupun keputusan kerajaan untuk menurunkan inflasi itu sebenarnya bukanlah satu langkah yang populis. Dia adalah satu langkah yang tidak popular. Kenapa saya cakap tak popular? Tak popular ni bermaksud ia adalah satu dasar yang mana orang tak suka lah. Akan tetapi korang kena faham satu benda ni bukan semua negara dekat dunia ni yang berani ataupun ada komitmen untuk menurunkan inflasi dekat negara diorang. Sebab diorang tahu kalau diorang menurunkan inflasi ni, diorang mungkin akan kena backlash. Akan tetapi bagi sesebuah kerajaan yang bertanggungjawab, diorang mesti, walaupun dia adalah satu keputusan yang tidak populis, diorang tahu diorang kena turunkan inflasi. Of course saya faham, tak ada siapa pun yang suka kuasa beli dia diturunkan. Tak ada siapa. Akan tetapi, benda yang kita tak nampak adalah ini adalah sebahagian daripada proses untuk menurunkan inflasi. Ada dua poin yang saya nak highlight dekat sini, dan kalau kita tidak berhati-hati, ekonomi kita boleh musnah dan kita akan susah. Yang pertama sekali, kalau kerajaan madani pada hari ini tidak berusaha untuk turunkan inflasi, inflasi itu akan bergerak naik dan kemudian dia menjadi hyperinflasi. Keadaan inilah yang berlaku macam negara-negara dekat Argentina, Venezuela, Mesir dan sebagainya. Dan pada masa itu, rakyat dekat negara tu akan menjadi lebih berkali-kali ganda lebih susah. Kenapa guys? Sebab apabila hyperinflasi melanda, harga barang akan terus naik setiap hari. Hari ni barang naik, esok barang naik, lusa barang naik dan setiap hari harga barang akan naik. Itu adalah perkara yang saya boleh gambarkan kepada korang kalau berlaku hyperinflasi dekat negara kita. Yang kedua, kita kena faham bahawa negara-negara yang pada hari ini berhadapan dengan masalah hyperinflasi, iaitu inflasi diorang melebihi paras 50%, diorang bermula dengan kadar inflasi yang rendah. Tak ada negara dekat dunia ni yang tiba-tiba inflasi dia tinggi. Bahkan tetapi yang membezakan adalah sama ada apabila inflasi itu naik, dia kawal ataupun tidak. Okey guys, saya nak bagi korang satu analogi macam ni. Katakanlah korang dah biasa dengan gaya pemakanan tak sihat, berat badan pun semakin bertambah. Lepas tu pada satu hari tu korang sakit tau. Kemudian kau pergi jumpa doktor. Doktor pun cakap, dia check kau, dia kata, awak ni ada resiko darah tinggi lah. Daripada hari ni awak kena ubah cara pemakanan awak. Awak kena hidup dengan lebih sihat, bersenam. Ini adalah satu langkah yang tak popular unpopulis yang kita terpaksa buat kepada diri kita. Kita kena buat keputusan. Siapa yang suka, dia dah biasa makan sedap-sedap, lepas tu petang-petang tidur, tiba-tiba nak kena kontrol makan. Tiba-tiba nak kena pergi berjoging, bersenam. Siapa suka? Akan tetapi, kalau kita tak buat benda ni, kita akan lebih susah pada kemudian hari. Sebab penyakit yang ada pada kita tu akan menjadi lebih kronik. Dan ramai juga orang tanya saya, bang, apa pandangan abang tentang langkah-langkah kerajaan untuk meminimalkan kenaikan dalam inflasi? Well, honestly, kalau korang tanya saya lah, saya fikir kerajaan yang ada sekarang ni, they has done a good job. Okay, saya bagi sebab. Kenapa saya cakap macam tu? Kita tengok dari segi kenaikan di dalam OPR. Kalau korang tengok, pada tahun 2023 ni, OPR cuma naik sekali je. Akan tetapi, kadar inflasi berjaya diturunkan dengan begitu drastik daripada 3.7% kepada 2% sahaja pada bulan Ogos. Walaupun kita tahu pada bulan Ogos ni kebanyakan negara-negara jiran kita berhadapan dalam kenaikan inflasi yang mana kita boleh jangka lah. Sebab berlakunya masalah global supply chain di dalam makanan. Satu dunia masalah beras. Lepas tu bawang pun India ban. Sebab itulah harga makanan ni meningkat pada tahun ni dan juga pada bulan Ogos. But we still able to maintain at 2%, dan bagi saya itu dah cukup baik sebenarnya. Dan lagi satu apa yang saya nampak, kejayaan dalam menurunkan inflasi ni juga disumbang di dalam perbelanjaan kerajaan yang lebih berhemah. Sebagai contoh, diorang kontrol lah diorang punya hutang. Bila diorang kontrol dia punya hutang, diorang pun kena berbelanja dengan lebih berhati-hati. Dan ini memberikan sumbangan yang lebih besar dalam proses menurunkan inflasi. Saya tahu guys, pandangan saya ni tidak popular. Akan tetapi, saya just want to tell the truth about what will happen seandainya kalau kerajaan pada hari ini tidak committed
dan tidak bersungguh-sungguh di dalam menurunkan inflasi. Because when that happen, kita akan berhadapan dengan hyperinflasi sebagaimana banyak negara di dunia berhadapan pada masa sekarang ni, especially selepas pandemik COVID-19. Dan lagi sekali, it's a very unpopular decision, akan tetapi baik untuk negara kita dalam jangka masa panjang. Okay guys, kalau korang rasa video ni bermanfaat, boleh bantu saya dengan bagi saya like dan juga sharekan video ni.